abang-abang yang nak nak sambung makan, on je, tak ada masalah, insyaAllah. Yang dah siap, insyaAllah lah kita sambung slot kita sampai 10.45 ya. Oh, boleh lajak lah. Boleh lajak lah, dia nak pergi ke market ke. Kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada lagi? Tak apa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'du. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah saya ingat ni kali ketiga lah telah dihubungi oleh Ustaz Razman dan juga Saudara Azmir. Alhamdulillah pada pagi ini insya-Allah dapat bertemu hanya untuk pengisian, bukanlah untuk tujuan untuk kita, bukan untuk saya mengajar dengan tuan-tuan semualah, hanya untuk memperingati antara satu sama lain. Dan saya tengok di slot semalam Ustaz, tuan guru saya Ustaz Nur Khairul Nizam ambil slot hadis Riyadhus Salihin. Jadi rasanya saya cubalah sedaya upaya untuk kongsi dengan tuan-tuan untuk tadabbur Al-Quran. Kita tengok dari sudut tafsir. InsyaAllah saya pilih pada pertemuan kali ini surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca pada setiap malam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan. Dan saya kongsi dengan tuan-tuan tafsir Al-Munir yang telah dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Wabah Al-Zuhaili yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 2015 bulan 8. Dr. Wabah Az-Zuhaili adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal daripada Syria. Dia lebih kurang seangkatan dengan Dr. Said Ramadan Al-Buti lah lebih kurang. Dan dia antara yang berjihad di bidang ilmu dan sangat berpegang kuat dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan ni tak kat kasut sikit lah, aku orang ada yang tak apa ni. Dan memang tidak berkenan sangatlah, amat tidak berkenan sangatlah dengan Wahabiyah. Minta maaf lah, ada ke geng sini? Ada, minta maaf lah. Tapi memang dia khabar, saya khabar memang begitulah. Dia memang tak berkenan benar. Walaupun dia tak berkenan benar, tapi dia beritahu tidaklah sampai dia mengkategorikan Wahabiyah itu sebagai kafir. Tidak. Tapi dia beritahu bahawa memang dia tidak berminat dengan Wahabiyah dan tidak berminat langsung untuk berhujah dengan Wahabiyah. Dan Salafiyah lah. Apa pun namanya, lebih kurang begitu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, dan banyak kitab yang dikarangkan, salah satunya inilah Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir pun juga dirujuk kepada tafsir-tafsir yang mutabar yang lain, antaranya ialah Tafsir Ibn Katsir dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak pergi kepada surah Al-Mulk ini, saya tak ada sediakan bahan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak kenapa ya kita nak merenungi dan nak muhasabah. Agak-agaknya kenapa kita, termasuk saya, membaca Al-Quran rasa dia tak masuk dalam jiwa kita. Tak tahulah, mungkin ada di kalangan depan saya ni yang rasanya memang okey. Tapi rata-ratanya kita baca Quran memang dah okey, tapi dia tak boleh nak masuk
apa lagi nak menjiwai dan kita nak tadabbur dan kita nak beramal dengan apa yang telah Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran. Sebab kata-kata hari ini, kenapa kalau kita tengok masyarakat hari ini dia jauh sangat? Kerana satu je ialah meninggalkan Al-Quran. Sedangkan kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW membina tamadun dan mentarbiah para sahabat di generasi emas, generasi yang paling awal, ialah dengan Al-Quran. Walaupun sahabat itu hanya sekadar mendengar satu ayat saja, tapi dengan ayat yang didengar itu dihadamkan betul-betul dan ditadabur betul-betul. Maka kita tengok pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang tuan-tuan biasa dengar. Imam Ghazali kata, carilah hati kamu ini pada 3 tempat. Pertama, ketika kamu membaca Al-Quran. Waktu baca Quran tu carilah hati kamu. Tetapi Imam Ghazali kata, sekiranya kamu tidak menemui hati kamu ketika membaca Al-Quran, maka kamu carilah hati kamu itu ketika kamu sedang solat. Tetapi kalau sedang solat pun tidak juga temui hati kamu itu, maka kamu carilah hati kamu itu ketika kamu sedang bertafakur mengingati akan kematian. Tetapi kalau tak jumpa juga, maka mohonlah berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan hati yang baru kepada kamu. Kerana ketahuilah bahawa hati kamu dah tak ada. Tuan-tuan. Ini peringatan untuk saya juga, tuan-tuan. Ini Imam Ghazali yang kata. 3 tempat je kita nak kesan hati kita. Ketika baca Quran, ketika kita sedang sembahyang, mahupun ketika kita mengingati tentang kematian. Rasa-rasanya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu memang tepat, tuan-tuan. Bagi saya lah, memang tepat. Kita baca Quran memang hari-hari. Tapi pada masa yang sama kita tak dapat nak faham apa yang Allah SWT nyatakan. Macam yang A.B. Yus cakap, bahasa mudah je bagi dia. Kita tak faham bahasa Tuhan, dia kata. Nangis dia kan. Sebenarnya kita tak faham bahasa Tuhan. Kita tak faham Allah Ta'ala bagi teguran sayang kepada kita. Kita tak faham. Tengok bagaimana orang biasa je, tuan-tuan. Kita kata rasa artis ni memang teruk kan. Tapi bagaimana dia boleh rasa begitu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ada satu caption bagi tahu ketika A.B. Yus diuji oleh Allah SWT ketika musibah banjir, dia bagi tahu dalam rancangan apa? Meletup tu, yang ditanya oleh Nabil, cerita bagaimana peristiwa rumah dia tu. Dia bagi tahu rumah orang lain air masuk dalam rumah. Rumah saya, rumah masuk dalam air, katanya. Tapi boleh gelak-gelak lagi, tuan-tuan. Rumah yang diidamkan, tinggal lagi 10%. Tapi dia beritahu bahawa dia cakap, apa pun yang Allah bagi ini, sama ada berbentuk ujian atau berbentuk peringatan kepada aku terima semuanya. Baik ujian maupun peringatan pada aku terima. Sebab itu, caption tu bagi tahu, barangkali para asatizah pun belum tahu lagi. Kalau diuji dengan begitu, boleh jawab begitu. Ustaz-ustaz yang sering mengajar baca ayat Quran tentang sabar, tentang syukur, belum lagi diuji. Dan kita pun memang tak minta untuk diuji begitu. Tapi kalau takdirnya diuji dengan begitu, barangkali belum tahu lagi kita dapat jawab dan dapat menghadapinya sebagaimana saudara A.B. Yus hadapinya. Sebab itu betul lah, tuan-tuan, kata Imam Ghazali itu. Baca Quran kita tak rasa apa. Semayang jauh lagi. Semayang boleh ingat lagi kain dekat kain tu belum angkat lagi, macam-macam. Ingat kematian ni hari-hari. Hari ni pun ada orang meninggal kat kampung saya. Tapi bagaimana cara kita pergi iring jenazah ke kubur tu, kita masih lagi belum ingat bahawa satu hari nanti hari kita juga akan menyusul. Kita tak rasa apa. Maka tuan-tuan, dalam pembentukan ini insya-Allah mudah-mudahan kita bertadabbur dengan Quran ni, kita dapatlah apa yang sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Dan ketika membicarakan, tuan-tuan ingat, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Ash'ari.
yang Nabi bagi tahu golongan Asy'ariyun. Sebab Abu Musa al-Asy'ari ni dia orang Yaman. Dia orang Yaman dan dia antara orang yang lembut jiwanya berbanding dengan orang Arab Quraisy yang lain. Ni Nabi sendiri yang bagi tahu. Sebab itu tuan-tuan tengok bagaimana pendekatan Al-Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Memang kita ni lembut-lembut belajar dalam sifat 20 apa semua. Sebab Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah jalur dia, susu galurnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang ke-9. So saya tak tahu nak ubah nama apa. Yang ke-9 tu anak, cucu, cicit, piut, saya tak tahu dah. Tapi dia memang susu galurnya yang ke-9. Baru ada Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu yang hidup pada tahun 280 lebih kurang Hijrah. Sebab tu lembut. Pendekatan kita pendekatan yang lembut, tidaklah sampai pendekatan yang ekstremis seperti yang disebut tadi tu kan, yang suka-suka sangat mengkafirkan orang. Jadi bersihkan apa tadi Umar Al-Khattab ketika bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari, dia mesti akan beritahu, wahai Abu Musa, tolong bacakan kepada aku Al-Quran. Pasal apa? Sebab aku nak tenggelam dalam bacaan ayat Quran kamu. Sebab Abu Musa Al-Asy'ari ini, Nabi kata, suara dia memang merdu kerana seperti suara merdunya seruling Nabi Daud AS. Tapi seruling Nabi Daud itu bukan seruling yang kita faham tiup-tiup je, bukan. Seruling itu maksudnya bahawa Nabi Daud yang Allah Ta'ala kurniakan kitab Zabur kepadanya, bila mana Nabi Daud AS baca kitab Zabur itu, sehingga gunung ganang, bukit bukau dan juga burung-burung turut ikut serta membaca. Tentu bayangkan. Maknanya merdunya suara Nabi Daud AS. Maka sebab itu Nabi kata Abu Musa ini suaranya sangat merdu seperti seruling Nabi Daud AS. Umar Al-Khattab jumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari sebab dia tahu kelebihan sahabat. Dia akan minta, bacalah wahai Abu Musa, aku nak tenggelam dalam bacaan Al-Quran kamu. Sampai begitu. Lepas tu saya ingat tazkirah yang disampaikan oleh timbalan mufti kita, Ustaz Zamri. Dia beritahu soalan yang ditanya kepada profesor mereka yang mengajar dekat kuliah dekat Al-Azhar. Dia tanya, wahai profesor, tolong bagi tahu, ceritakan kepada kami bagaimana reaksi ataupun muamalat sahabat, urusan sahabat dengan Al-Quran bagaimana? Macam mana sahabat berhadapan dengan Al-Quran? Profesor tu jawab simple je tuan-tuan. Dia tak cerita lanjut, dia bagi tahu simple je analoginya. Dia bagi tahu bahawa bagaimana reaksi ataupun hubungan sahabat dengan Al-Quran adalah seperti hubungan kita dengan handphone pada waktu sekarang. Dia begitu. Macam habis tu tunduk semua dengar. Sahabat Nabi, Quran itu macam handphone zaman sekarang. Kita handphone, tuan-tuan, keluar daripada rumah, sudah jalan lebih kurang 3 minit, cek dekat poket, tak ada handphone, patah balik. Betul. Mangkit pagi, bangun pagi, tengok handphone dulu. Tidaklah saya kata salah, tak salah. Tapi saya nak ceritakan begitulah keadaan. Nak gambarkan bagaimana sahabat dengan Al-Quran rapat, qarib sangat. Rapat sangat. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini, mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat mendampingi Al-Quran, kerana dialah salah satu yang akan menjadi pendamping kita seawal-awalnya ketika kita dikubur. Masuklah surah Al-Mulk yang kita akan tadabbur sekarang ni insya-Allah dalam masa yang terhad. Baik, kita pergi kepada pengenalan. Surah ini dinamakan Al-Mulk yang bermaksud kerajaan, kerana Allah Ta'ala memulakannya dengan ungkapan memulia dan mengagungkan kebesaran darjatnya yang serba unggul dan maha berkuasa. Yang dimulakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan dia memerintah langit dan bumi. Di tangannya kekuasaan mutlak. Dia mengendalikan alam semesta mengikut kehendaknya. Dan dia menghidup dan mematikan, memulia dan menghinakan, memberi kekayaan dan kemiskinan. Dia bebas untuk memberi atau tidak memberi kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan surah ini dinamakan Al-Waqiyah, iaitu pelindung
dan juga dinamakan surah Al-Munjiyah, yakni penyelamat. Surah itu boleh melindungi dan menyelamatkan seorang dari azab kubur serta memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam huraian akan datang, iaitu Ibn Abbas pula menamakannya sebagai Al-Mujadilah, yakni pendebat, kerana surah ini akan mendebat dan mempertahankan pembacanya atau pengamalnya daripada azab kubur. Ada, nanti insya-Allah kita akan jumpa dan beberapa hadis yang Nabi SAW ceritakan tentang kehebatan dan kelebihan surah Al-Mulk. Baik. Saya tak cerita detail, nanti dalam huraian tu kita akan masuk. Baik, kita tengok kandungan keseluruhan daripada ayat 1 hingga 30. Sebagaimana surah Makkiyah yang lain, surah Al-Mulk menitik beratkan prinsip akidah, iaitu mengisbatkan kewujudan Allah, kebesarannya, kekuasaannya di atas segala-galanya, pembuktian terhadap keesaannya serta makluman mengenai hari kebangkitan dan perhimpunan. Tuan-tuan, ini yang seawal-awalnya yang kita kena pasak kuat dalam diri kita. Nak tarbiyah anak-anak, mesti ini paling awal. Nak tarbiyah diri kita pun begitu. Sebab apa? Sebab kita ikut acuan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. 13 tahun di Mekah, Nabi cuma pasak kuat akidah, tuan-tuan. Adapun pensyariatan hanya datang kebanyakannya di Madinah. Cuma kalau di Makkiyah hanya satu saja, iaitu solat. Iaitu selepas peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang lain-lain semua cerita tentang akidah. Sebab apa? Nak kuatkan foundation dulu. Tapak kena kukuh. Kalau tapak tak kukuh, kita tak akan boleh bina bangunan, tuan-tuan. Bina sekejap dia akan runtuh. Sebab itu, diri kita ni dibina dengan akidah yang kuat. Mantapkan dulu. Tidaklah datang benda yang merepek-repek, tuan-tuan. Tuan-tuan hari ni tengok berapa banyak amalan dan ajaran sesat yang berlaku di sekeliling kita. Hari-hari kita tengok, tuan-tuan. Nanti kita kongsikan. So, clearkan yang ini dulu. Baru boleh kita rasa bekas. Bila semayang pun kita rasa. Baca Quran pun kita rasa. Ni baca Quran cerita tentang azab kubur. Cerita tentang azab neraka. Kita boleh steady. Boleh relax je. Saya ingat yang diceritakan oleh Ustaz Saiful Zaman, senior saya dekat Izzuddin. Waktu dia belajar dekat Mesir, dia kata, kalau student-student Mesir ni, waktu semayang, suka tolak orang Melayu jadi imam. Padahalnya, dia kata, hebat demo lagi. Sebab demo tu menghafaz Quran awal lagi. Demo tu pergi sampai ke Azhar tu, tinggal lagi nak hafaz Bukhari dan Muslim. Orang kita pergi sana baru nak menghafal Quran sedikit sebanyak kan. Tapi demo suka tolak orang Melayu jadi imam. Kita katanya Ustaz Saiful Zaman kata, dah tak berapa hafal, baca surah ayat-ayat lazim. Tapi baca ayat lazim, hak kawan-kawan yang Mesir kat belakang ni nangis happy semua. Nangis happy semua. Sehingga terkejut. Bila dah habis semayang tanya, kenapa setiap kali kami baca ayat yang begini kamu menangis? Bahasa kita, gila kamu. Ayat itu semua cerita tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya tentang siksa kubur, bagaimana dahsyatnya tentang pembalasan di Yaumil Mahsyar. Oh, rupanya kita baca kita baca tapi tak meresap dalam hati. Dia mau fahamlah sebab bahasa dia kan. Sampai begitu. Maka surah ini dimulai dengan ayat 1 dan 2 dengan ungkapan memuji Allah, menyerlahkan keagungannya dan mengesakannya dalam hal pemerintahan dan kekuasaan. Juga dimaklumkan bahawa dialah yang mengendalikan segala yang wujud dalam konteks menghidup dan mematikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Tu Allah nak ceritakan tentang kebesaran dia dalam surah Al-Mulk. Iaitu Allah Ta'ala mulakan dengan kebesaran dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji akan zat Allah Ta'ala. Sebagaimana juga kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maka ulama telah membahagikan pujian itu kepada 4 bahagian, tuan-tuan. Yang pertama ialah puji qadim bagi qadim. Iaitu Allah Ta'ala memuji dia akan zat dia. Puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim akan yang baharu,
iaitu kepada yang makhluk. Terutamanya puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasulnya. Allah Taala memuji akan kehebatan dan menyatakan rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah puji yang baharu kepada qadim, iaitu manusia ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, puji yang baharu bagi yang baharu, iaitu puji manusia kepada manusia. Inilah yang banyak yang terjebak ni tuan-tuan. Inilah yang banyak mendatangkan masalah. Apabila memuji antara satu sama lain. Maka sebab itu kita kena berjaga-jaga. Sebab pujian ini juga merupakan akan menimbulkan fitnah. Dia namanya penyakit ain juga tuan-tuan. Sebab dia boleh datang dengan bentuk sum'ah. Sebab ada orang yang suka untuk dipuji-puji tentang kehebatan dia, tentang kehandalan dia dan sebagainya. Jadi bukan tak boleh puji. Boleh. Allah Ta'ala juga suka akan puji-pujian. Tapi bagaimana kita nak jaga-jaga? Kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebelum memuji akan makhluk, kita puji pada orang lain, mulakan dulu dengan alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Kamu ni memang hebat kamu. So kita yang mendengar pujian pun kena kembali kepada Allah Taala, alhamdulillah. Haza min fadli rahmat min fadli rabbik. Ini ialah sebahagian daripada kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada aku. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga. Jadi bukan tak boleh puji, tapi puji itu biar bertempat, dan biar puji itu adalah untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab apa? Mana kita nak buat apa pun semua ada atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya aku melainkan dengan kekuatan Allah SWT yang bagi pada aku. Kita boleh gerak ke sini pun sebenarnya semua atas kebesaran Allah Ta'ala, atas taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka sebab itu kena puji balik. Selesai kita sembahyang berjamaah, ucapkan alhamdulillah. Ini nak khabar. Maka kemudian surah ini pada ayat 3 hingga 5 menegaskan tentang dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ia menjadikan 7 lapis langit dan di samping menghias langit dengan bintang-bintang yang bergemelipan, dan bintang-bintang itu digunakan untuk merejam syaitan. Juga diketengahkan petanda lain yang menzahirkan akan kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mengendalikan alam ini secara teratur. Kemudian di antara petanda kuasaan Allah ialah disediakan azab neraka jahanam untuk golongan kafir dan diberikan berita gembira kepada golongan beriman dengan keampunan dan ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat 6 hingga ayat 12. Ayat 13 hingga 20 Allah Ta'ala ceritakan tentang petanda pengetahuan, kekuasaan dan nikmat Allah Ta'ala. Ialah dia yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata, dan menjadikan manusia itu dan mengurniakan rezeki kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala yang jadikan makhluk ini, dan Allah Ta'ala juga yang mengatur akan pengurusan makhluk itu, termasuk makan dan minum dan rezeki dan sebagainya. Yang kita takut sangat itu kan, kalau gini Ustaz tak berasap pula dapur rumah aku kan. Walhal Allah Ta'ala dah sediakan rezeki kepada kita sampai habislah, sampai kita mati, maknanya rezeki itu dah habis. Dan sesulan itu surah ini disudahi dengan penegasan berlakunya hari kebangkitan, bahawa hanya Allah sahaja yang tahu waktunya, peringatan terhadap golongan yang mendustakan dakwah Nabi, serta amaran jangan mendedahkan diri kepada azab, pemakluman tentang wajibnya bertawakal kepada Allah, di samping ancaman bahawa Allah mahu memendapkan air yang mengalir di sungai atau mengering serta menghilangkan mata air di perut bumi. Tentu tidak ada siapa pun yang boleh memancutkan atau mengalirkannya semula seperti biasa. Itu ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Jadi Allah nak khabar bahawa dalam ayat yang akhir tu Allah beritahu, aku saja yang berkuasa untuk mengalirkan air dekat muka bumi ni, baik di sungai maupun di laut. Nak keringkan pun aku. So kita yang nak umur begini tuan-tuan, kita dah tengok kan benda tu, bukti dah nampak dah
Bagaimana kita nampak air yang besar dalam banjir yang baru ni kan? Tak rasa macam tak menasabah kan? Tak masuk di akal. Sebab kalau kita mikirkan ikut logik akal, memang tak mampu untuk fikir. Sebab itu semua adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana dekat Ulu Langat dan sebagainya. Hasil daripada sungai-sungai yang kecil je. Kalau di sebelah Sabah dia panggil Bawang. Bawang ni sungai kecil tuan. Saya pernah tahun 1996 ribut Great namanya tuan-tuan. Ribut Great ini hanya melanda di pesisir pantai saja sebenarnya. Tapi yang berlaku pada tahun 1996 tu tuan-tuan, yang paling teruk kena dan paling ramai angka kematian ialah dekat Keningau yang jaraknya 3 jam daripada pantai, daripada laut. Pada Kota Kinabalu tu 2,5 jam lah paling laju pun. Biasa-biasa 3 jam. Bagaimana boleh sampai ke sana? Sedangkan yang ribut itu melanda pesisir pantai saja. Kota Kinabalu, Kudat, Tuaran dan sebagainya. Saya masa ribut tu tuan-tuan, saya duduk, belum kahwin lagi masa tu. Bujang lagi. Duduk dengan kawan-kawan. Tapi hari Jumaat tu, dah cuti apa semua tu, start cuti, saya balik rumah abang saya. Ini bulan 12. Tapi masa tu sekolah buka bulan 12. Saya balik rumah abang saya dekat Kota Kinabalu. Malam tu tidur saya tak rasa apa pun. Padahal angin punya kuat. Ribut punya kencang. Rumah saya yang saya duduk kat rumah sewa tuan-tuan, atap melayang sampai seberang jalan raya lagi. Lepas tu pakcik ustaz lah, dah meninggal dah pun, Ustaz Hamzah ni, dia nampak motor saya ada depan rumah. Saya pergi rumah abang saya tu naik bas. Dia ketuk pintu, panggil, yuk. Oh, Perak dia panggil, yuk. Dia risau saya kena timpa kat atap tiang ke apa benda. Mati dah yuk ni tu. Ketuk-ketuk, tak ada menyaut. Memang tak ada menyaut, saya tak ada dalam rumah. Oh, punya susah hati. Lepas tu barulah jiran saya telefon kata, balik yuk, tengok rumah habis semua dah katanya. Barulah saya naik bas balik pergi. Tengok sepanjang jalan tuan-tuan daripada Kota Kinabalu, saya tak dapat membayangkan, ni ribut apa ni? Tuan-tuan, kontainer yang dekat tepi pantai, dekat port Kota Kinabalu, pelabuhan tu, melayang sampai seberang jalan raya tuan. Tuan bayangkan. Kuat tak kuat? Tapi angka kematian yang dekat sebelah situ, saya ingat 3-4 orang je. Terbalik bot dan sebagainya. Tapi yang mati kat Keningau tuan-tuan, angkanya saya tahu beratus tuan-tuan. Datang ni mana? Itu yang kalau tuan-tuan tengok yang video yang dekat Ulu Langat semua tu, begitulah yang berlaku dekat Keningau pada tahun 1996. Air yang hanya dekat Buku Lali saja, tapi dia malam berlaku pada 25 bulan 12 Christmas tuan. Dia panggil Black Christmas. Habis hanyut rumah-rumah macam yang tuan-tuan tengok tu, hanyut tuan-tuan. Maknanya saya dah tengok awal dah pada tahun 1996. Waktu tu mana ada WhatsApp apa semua. Orang rakam pun, lepas tu orang pakai video DVD dan sebagainya tuan-tuan. Rupanya malam itu demo pesta, minum, mabuk. Lepas tu tukar couple, tukar pasangan. Suami isteri tukar. Maka Allah Ta'ala turunkan bala, mati semua. Nak tanam jenazah ni tuan-tuan, bukan pakai backhoe. Apa nama? Yang Hitachi yang besar tu. Benda saya tak tahu nama. Besar tuan-tuan. Lepas tu 2-3 hari lepas tu jumpa lagi mayat. Toke ni tahu dia kena bekerja dia orang Islam. Dia hantarlah ke masjid. Pagi-pagi dah dia hantar ke masjid. Orang masjid pula tengok atas bawah. Siapa pula ni katanya? Tak diurus je ni. Sampai ke petang mayat duduk kat tangga tu je. Lepas tu Toke tu datang balik sebab ada orang kabur kat Toke tu. Mayat tu duduk begitu lagi. Toke tu datang, dia kata, Pak Haji kata, saya tak ada masalah. Kalau masjid tak nak urus, saya ambil lah. Saya urus. Tapi saya urus cara saya lah katanya. Barulah kelang kabut masjid urus tu. Sampai begitu. Pagi sampai petang. Cerita. Tu nak kabur. So apa yang berlaku ni? Kering ke air, banyak ke air, semua atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dapat kot video baru semalam. Saya baru dapat semalam dekat Teluk Intan. Jadi apa tuan? Apa? Kau dapat kau? Kawan kita tu lah. Kawan kita siapa? Bomo Mak Zin tu lah. Bomo Mak Zin dengan couple dia kali ni sepupu. Dengan tak tutup aurat je kan.
Depan mereka ada Quran atas raihan. Lepas itu jampi serapah apa semua. Tanya apa? Nak sebab ikut tilik dia kata. Ikut tilik aku ni kata. Tenggelam Teluk Intan kata. Teluk Intan tu musnah, tenggelam kata. Jadi sekarang nak tolak ayah lah kata. Jadi kata Muhammad Zain, dia kata ini bukan ikhtiar untuk Teluk Intan saja, untuk satu Malaysia dia kata. Supaya air-air tu semua kering. Kamu belajar mana? Yang keringkan air, yang dalamkan air semua Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita nak khabar jaga sungguh bab akidah ni tuan-tuan. Konon-konon nak tolak balik Allah Ta'ala, kita bimbang nanti besar lagi balik Allah Subhanahu Ta'ala datang. Sebab itu tuan-tuan ingatlah, kita ambil muhasabah, kita ambil peringatan, ujian yang Allah Ta'ala bagi dekat Selangor tu, salah satu sebabnya mesti ada benda yang something wrong dibuat oleh ramai orang. Sebab bala Allah Ta'ala tak turun hanya kerana suka-suka hati. Mesti ada sebab. Ni ada orang tanya, orang viral kan, inilah balanya pasal kita tak rapatkan soft. Ini pala tahu semua. Minta maaf lah bahasa saya memang begitu. Tuan-tuan terima nak kata apa kan. Pala tahu. Pasal apa? Pasal kita fardu ain pun tak lepas. Tapi nak sembang, nak gebang, cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj, pasal benda besar-besar tu. Fardu ain pun tak lepas. Pasal apa kita khabar fardu ain pun tak lepas? Sebab merapatkan saf itu hukum dia sunat, bukan wajib. Allah Ta'ala tak akan turunkan azabnya terhadap perkara sunat yang kita tinggalkan. Dan pula tu kita tinggalkan bukan sengaja. Ada sebab. Ingat tu, bala, sepakat para ulama. Tuan-tuan tengok syarah Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Dia bagi tahu bahawa sepakat ulama kata bahawa azab Allah Ta'ala turun itu kerana ada dua sebab. Pertama, kerana telah zahir maksiat. Maksiat itu, kemungkaran itu berlaku secara terang-terangan. Yang kedua, dalam maksiat itu berlaku secara terang-terangan, tapi tidak ada pencegahan terhadap kemungkaran yang berlaku itu. Maknanya apa? Maknanya orang baik-baik yang berada di situ, semua pakat diam, melaka semua. Biarlah nafsi-nafsi masing-masing lah. Apa nak jaga tepi kain orang? Dan kita dah khabar itu kan. Hari dalam kuliah maghrib pun sudah khabar. Kita bukan nak jaga tepi kain orang. Wajib kita menjaga tepi kain orang. Yang tak boleh, jangan masuk dalam kain orang, itu tak boleh. Jaga tepi kain orang tu memang wajib lah. Sebab apa? Kita tak boleh pisah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini tiga komponen yang Nabi bagi tahu bahawa nak jadi umat terbaik ada tiga ciri. Pertama, kamu kena ajak orang buat baik. Ini okeylah, ramai orang ajak buat baik. Tapi yang kedua, nak cegah orang melakukan kemungkaran, hak ni orang takut tuan. Biarlah nanti orang kata aku alim. Nanti orang kata aku ustaz. Nanti orang kata aku ahli syurga. Jadi ahli syurga pun tak nak. Ini masalah tuan-tuan. Dan beriman dengan Allah Ta'ala. Ini tiga ciri. So kalau kita tinggal salah satu ni, Allah Ta'ala akan turunkan bala kepada kita yang kena kepada orang pelaku mungkar dan juga kena kepada orang-orang yang solihun, orang-orang yang baik. Saya dah baca dalam hadis yang kedua, rasanya dalam pertemuan bulan lepas kat kuliah maghrib. Saya dah baca dah. Bila Zainab binti Jahsy tanya, apakah pada masa berlakunya malapetaka tu tak ada dah orang baik di kalangan kami? Nabi kata bahkan ada ramai. Tapi sebab masing-masing buat hal masing-masing. So ingat tuan-tuan, bala Allah Ta'ala takkan turunkan kerana kita meninggalkan perkara sunat. Kalaulah bala itu Allah Ta'ala turunkan kerana kita meninggalkan perkara sunat, habislah kita tuan-tuan. Habis hari-hari kena tuan-tuan. So Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala kasih sayang. Jadi turun bala itu kerana kemungkaran berlaku secara terang-terang dan orang baik semua diam-diam. Ini masalah tuan-tuan. So ingat. So hak nombor satu kemungkaran yang kita nak tengok, sebelum kita tengok berlakunya perzinaan terang-terang, minum arak, main judi, kita kena tengok akidah dulu tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok dalam Quran bagaimana siapa ya? Kenapa tak ada nama dia? Allahu sallallahu Muhammad.
Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anak dia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, bukan tuan-tuan buka surah dalam surah Luqman. Yang pertama yang dididik, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana syirik itu merupakan satu kezaliman yang sangat besar. Jangan syirik. Lepas itu barulah Luqman ajar yang lain-lain. Sembahyang, bersyukur, hormat kepada orang tua, jaga suara, jangan sombong. Hak pertama ni kena lepas dulu. Jangan syirik pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya baca laporan dekat Dewan Undangan Negeri Selangor, tuan-tuan. Ini bukan kita bohong-bohong. Tuan-tuan boleh buka tengok. Sesi soal jawab. Soalan bertulis. Ditanya kepada esko agama. Sila nyatakan berapakah ajaran sesat yang ada di Selangor sekarang dan berapakah yang aktif, dan bagi contoh-contoh, dan apakah bentuk untuk menangani perkara ini. Tuan-tuan, dijawab oleh esko agama. Sekarang ada 39 ajaran sesat di Selangor. 39, tuan-tuan. Yang aktif 19. Lebih daripada separuh aktif, tuan-tuan. Antaranya Mullah Abraham. Antaranya lagi ialah Syiah. Dan antaranya lagi ialah Ahmad Qadiani. Antaranya lagi ialah yang sister ini Islam semua tu. Dan satu daripadanya ialah Hizbut Tahrir. Telah digazetkan sebagai ajaran sesat. Tentu kena hati-hati. Nampak kalau Hizbut Tahrir itu macam okey. Bendera dia la ilaha illallah. Warna hitam kan, tulisan warna putih. Macam okey ni ustaz, macam okey. Tengok dulu. Tuan-tuan, itu semua ajaran itu secara terang-terang, tuan-tuan. Pengikut dia bukan sikit-sikit ramai. Maka sebab itu bila para asatizah bila buat teguran tu, jangan marah. Saya baru ni Ustaz Syarizwan. Antara ustaz yang saya suka, muda lagi. Orang Negeri Sembilan kan. Dr. Syarizwan. Siapa? Dia bagi teguran. Ada satu makcik ni, dia cerita bagaimana cara nak pergi umrah dengan cara selamat semua kan. Saya tak tengok pun, tapi memang benda yang cakap tu tak betul. Jadi ustaz tu bagi tahulah, janganlah ikut. Lantok yang bawah tu, ustaz, orang tu orang gila pun ustaz nak layan ke? Memang orang tu gila. Tapi ustaz tu kata, dia bukan layan orang gila tu. Dia nak bagi tahu sebab ada orang yang ikut. Ada orang yang percaya. Kita ni barangkali mungkin taklah kot, tapi ada di kalangan orang boleh percaya benda-benda begitu, tuan-tuan. Maka sebab itu tak heranlah Ayah Pin pun ada pengikutnya. Hak yang dekat Ipoh hari itu ada seorang mengaku Nabi, pengikutnya pun ramai. Tapi dia tu orang perempuan. Mana pernah ada Nabi perempuan, tapi ada pengikutnya, tuan-tuan. Pengikutnya kalau kat Ipoh tu bukan orang Melayu Getah, tuan-tuan. Pensyarah. Macam ya, kita mikir ada juga orang percaya ustaz. Ya ada. Boleh membina rangkaian pengikut. Maka sebab itu kena tegur. Ini janganlah marah orang tegur. Sebab tegur itu sebahagian daripada Islam. Belum lagi cuba tengok tuan-tuan. Dalam dah Allah Taala dah turunkan musibah banjir, musibah macam-macam, tuan-tuan. Boleh lagi buat benda-benda yang mensyirikkan Allah Taala. Tuan-tuan, bagaimana ada, tuan-tuan pun dah tahu kan, bagaimana ada pelajar UIA. Kalau UKM, UM tu okey je. Bukan okey apa saya kata. Kok daripada kos yang lain. Ini nama kan Soho, Universiti Islam Antarabangsa. Islam. Bagaimana pergi cuci kuil? Udah cuci itu bangga lagi. Lepas tu ada black caption kata, moga mendapat balasan ganjaran syurga Firdaus. Apa syurga Firdaus? Kamu buat main-main je. Syurga Firdaus? Lepas tu antara awal yang tegur ialah Ustaz Zahid Durus. Tegur dah. Tapi maki hamun dengan kau-kau. Tapi biasalah kita bila buat baik mau akan maki hamun. Tuan-tuan, saya nak tanya. Macam, bolehkah kita cuci kuil? Dia jadi ekorannya daripada ada pemuda India pergi cuci masjid. So saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak orang bukan Islam cuci masjid? Boleh. Lepas tu orang tu kata, sekarang ni tukar baliklah.
Orang India dah pergi cuci masjid, orang Islam pula pergi cuci kuil. Apa masalah? Adil lah, dia kata. Masalahnya kerana kita meletakkan keadilan dari sudut benda yang setara. Sedangkan keadilan bukan begitu ta'arifnya. Ta'arif adil ialah kamu meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Itu ta'arif adil. Letakkan sesuatu di tempat yang betul. Songkok kopiah dia letak kat kepala, memang adil. Tapi kalau letak kat kepala lutut, jadi tak adil. Itu faham. Kan? Saya tak nak bawa contoh bini pertama, bini kedua, tak nak lah. Kakak-kakak marah saya pula kan. Tak nak. Meletakkan keadilan tu mesti tengok ta'arifnya. Saya dah bagi contoh macam ada 2 orang anak, satu darjah 1. Satu lagi tingkatan 6. Dia nak keluar pergi sekolah, kita bagi belanja, nak adil ni, kat yang darjah 1 pun bagi RM1, kat tingkatan 6 pun bagi RM1. Macam adil tak? Tak adil kan? Darjah 1 tu okey lah, darjah tingkatan 6 RM1. Ya Allah, apa RM1 je aku dapat tu. Atau kalau kita pergi ziarah saudara-saudara kita tu, lepas tu kita nak balik, kita nampak anak saudara kita, kita bagi dia RM50. Padahal dia baru darjah 1, adil tak? Adil lah. Cuba tu tuan-tuan tengok. Kita bagi kat budak tu kan, budak tu pun tengok, apa-apa RM50. Apa dia kata, simpan. Betul. Kita pun jalan lepas tu, mana RM50 tadi? Itu bukan untuk anak saudara tu, untuk bapak dia. Itu saya main je tuan-tuan. Dia nak apa? Letak satu di tempat yang betul. Jadi, kalau pemuda India tu dia nak cuci masjid, cucilah. Kita bukan suruh dia cuci pun. Tapi kita tak boleh halang dia untuk cuci. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Tetapi kita tak boleh pergi balas lah, pergi cuci kuil dia, tak boleh. Yang kita boleh, kita bantu kalau dia kebulur lapar atas dasar kemanusiaan, bagi tak ada masalah. Dia tak ada tempat tinggal, rumah dia habis hanyut bersemua, tak apa, kita boleh sediakan tempat tinggal itu atas dasar kemanusiaan, tak ada masalah. Tapi yang melibatkan tentang hak Allah Ta'ala, mana boleh. Pening betul tuan-tuan. Lepas tu pertahankan pula. Kita pun dah tegur. Tuan-tuan ingat, saudara Amin Idris. Saya sebut nama lah, lentaklah itu kan. Selamba je dia pergi viralkan, dia dah padam dah video tu. Dah tobat, alhamdulillah lah. Kan? Dia bagi tahu ni masalah orang sekarang, dia katanya. Apa masalahnya pemuda Islam pergi cuci kuil? Itulah yang dituntut, dia kata. Baca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pening sungguh tuan-tuan dia baca ayat itu. Ayat itu terang-terang dah khabar. Bantu-bantu dalam perkara yang baik dan perkara yang takwa. Jangan bantu kepada perkara yang permusuhan dan yang mendatangkan kemungkaran. Perkara-perkara berdosa. Dah dosa dah tu. Pelik betul tuan-tuan kan? Tu alah dia sedar jugalah. Dia padam dah video dia tu. Tapi saya nak khabar bahaya tuan-tuan sebab dia figura. Sebab tu hati-hati tuan-tuan, jangan tuan-tuan main hadam semua saja. Saya target dia lama dah. Bukan target gitulah, saya kata memang tak legi dia ni kan. Dia juru cakap Pak Wahab tuan-tuan, hati-hati sikit. So bila dia ada muncul kat surah Al-Wasis tu, kita rasa tak berapa sedap hati tuan-tuan. Bila dia buat begitu pula, saya baru nak tulis penulisan, nak mendesak supaya pihak Asro terminate saja dia. Sebab mengundang, bukan kita dengki, saya tak dengki. Tapi dia mengundangkan kepada banyak lagi kerosakan tuan-tuan. Kerosakan pemikiran anak-anak. Nasib baik dia dah sedar. Tapi harap-harap lepas ni dia tak jadi perantara lagi lah. Bagi orang lain ramai lagi. Lepas tu hati-hati. Ada seorang lagi tuan-tuan. Saya nak sebut nama, saya tak berapa sampai hati. Tapi tuan-tuan carilah. Saya memang suka follow dia sebab dia pendekatan dia lembut. Tuan-tuan pun suka orang lembut-lembut kan. Kalau ganang-ganang macam saya, tuan-tuan pun tak apa suka kan. Dia lembut. Saya memang suka follow dia. Saya follow dia lama daripada Radio IKIM. Saya follow lama dah tuan-tuan. Perempuan bukan lelaki. Tapi bila once dia dah buat benda yang berkaitan dengan akidah yang memang bercanggah, saya memang tinggal. Tuan carilah. Dan yang bercanggah itu memang JAKIM dah declare dah. Benda itu bercanggah. Tapi JAKIM tak pernah sebut nama. Tuan-tuan boleh buka portal JAKIM, tuan-tuan tengok. Apa dia? Iaitu menilik dengan menggunakan Al-Quran. Menilik dengan menggunakan Al-Quran.
Oh, okeylah ustaz pakai Quran. Jangan macam-macam. Tak boleh. Kau ada tengok tilik pakai Quran? Macam mana tilik pakai Quran ustaz? Kalau contoh kita nak melakukan satu perkara yang besar lah. Ini contoh. Contohlah Usuk dah kahwin Usuk dah kahwin belum? Contoh Usuk nak kahwin. Bagilah. Saya kabur abang nak kahwin dua. Kakak mengamuk lah. Contoh Usuk nak kahwin. Usuk rasa ada pilihan dia. Tapi rasa dia sebut 50-50. Dia 50-50. Rasa lepas tu kita okey. Lepas tu dia buka Quran. Buka secara rawak. Randomly. Buka muka surat 33. Tengok ayat baris yang ke-7. Ayat tu cerita pasal azab ke pasal rahmat? Kalau pasal rahmat, maknanya itu petanda baik. So boleh gohek lah. Kalau ayat itu cerita pasal azab Allah Ta'ala, jangan. Ini petanda. Macam. Nampak macam, kalau kita tak tahu asas kita tak kuat tuan-tuan, okey tu. Quran kot, kata. Quran tu. Tuan-tuan macam. Saya lupalah apa nama benda ajarannya. Tapi dapat dekat Indonesia. Ini selebriti terkenal tuan-tuan. Figura terkenal. Follower je memang juta-juta. Bahaya tuan-tuan. Dan sampai ke hari ni saya tak dengar. Tak tahu kalau mungkin saya tak terjumpa. Dia tarik balik dan bertaubat. Lepas tu hati-hati tuan-tuan. Saya khabar perkara akidah kita kena jaga betul-betul. Lepas tu tuan-tuan menjadi tanggungjawab kepada tuan-tuan untuk pastikan menjadi benteng yang kuat kepada anak-anak. Sebab itu tuan-tuan beginilah. Saya nak buat rumusan saja tuan-tuan. Tak sampai pun itu. Saya nak buat rumusan. Tuan-tuan carilah tempat pendidikan yang anak-anak yang memang selamat tuan-tuan. Saya khabar memang selamat. Kita selamat ikutlah yang mana yang berteraskan kepada Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jaga betul-betul tuan-tuan. Tak nak anak kita pergi ikut Wahabi, liberal dan sebagainya. Kebanyakan mereka tu yang Wahabi tuan-tuan, yang boleh fikir yang liberal begitu tuan-tuan. Hati-hati. Saya bukan bermusuh sangat, tapi kadang-kadang dah terlampau. Kalau tuan-tuan buat kajian tuan-tuan, dia punya tahap progres tu memang semakin lama semakin tu. Saya ada kitab, saya ada buku. Lama tapi saya tak nak kongsi dengan tuan-tuan. Bahaya Wahabi, iaitu cerita pasal darah Wahabiyah. Yang cerita zaman Muhammad Abdul Wahab tu tuan-tuan. Bahaya. Saya tak nak sampai label begitu. Tapi kalau tuan-tuan tengok, dia dah sampai ke label dah sikit lagi dah tuan-tuan. Sebab dia dah ada budaya takfiri dah. Sampai dia kata, kalau aku jumpa memang boleh dah. Boleh darah halal dah darah dia. Hati-hati tuan-tuan. Kalau dulu semua dia kata, tahlil bid'ah, ini bid'ah, semua bid'ah. So sampai peringkat yang seterusnya masuk neraka. Sampai peringkat yang seterusnya boleh bunuh. Itu yang berlaku dalam sejarah Wahabiyah. Itu hati-hati. Tuan-tuan kadang-kadang pelik tuan-tuan. Saya bagi contoh simple tuan-tuan. Baru ni timbul cerita pasal kita lepas baca Quran, sebab saya nak kaitkan dengan Quran. Baca Quran, lepas kita habis baca Quran, surqallahul azim, sedang surqallahul azim tu memang dia kata bid'ah kan. Lepas tu kan kita cium mushaf Al-Quran tuan-tuan. Kan? Dia bagi tahu, kenapa buat begitu? Nabi tak cium pun mushaf Quran. Kau antum belajar mana? Mana dalil? Dia kan main dalil saja kan. Main aku ketampar tu. Mana dalil? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Jawapan dia gitu, jawapan dia mudah je. Kalau bodoh jangan muncul di halayak ramai, kau begitu je. Tuan-tuan tak dapat lagi. Kalau bodoh jangan muncul di halayak ramai. Sebab zaman Nabi mana ada mushaf Al-Quran? Kan bodoh dah tu. Zaman Nabi mana ada mushaf Quran? Zaman Nabi, Quran itu hanya dituliskan dekat lembaran-lembaran kertas saja, dekat pokok kurma, dekat lembaran batang kurma, dekat pelepah kurma, dekat kulit-kulit unta dan sebagainya. Baru dibukukan pada zaman Uthman Al-Affan. Dikumpulkan pada zaman Umar Al-Khattab. Yang diambil Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Baru ditulis dan dijadikan 4 jilid atau 5 jilid pada zaman Uthman Affan, dihantar dekat Kufah, Basrah dan sebagainya. Kemudian baru ditulis semula, baru berbentuk mushaf. Memanglah Nabi tak cium Quran. Mana ada mushaf Quran zaman Nabi kan tu. Kalau bodoh jangan muncul di hadapan ramai, sebab kamu akan sesat dan menyesatkan orang. So apa masalah dengan cium Quran? Apa masalahnya?
Sebab kita nak rasa Quran ni memang yang paling kita sayang, yang paling dekat dengan kita, sebab itu letak sini. Kan? Dia tak khabar pula letak sini, tak bid'ah pula. Pelik tuan. Jadi hati-hatilah dengan itu, dengan gerakan-gerakan itu, supaya saya risau anak-anak tuan. Saya risau anak-anak. Tuan-tuan, saya khabar dekat UPSI pun ada seorang kan, tuan pun tahu masalah. Dekat UPSI pun ada seorang ustaz profesor media ajar usul fiqh. Usul fiqh tu. Tapi Wahabi. Tu macam mana? Dekat UKM pun ada. Kalau UAA lagi bersepah. Dekat UM pun ada dengan Syiah dan sebagainya. Tu macam mana? Apatah lagi kalau tuan-tuan hantar anak tuan-tuan sampai Timur Tengah tu, kena hati-hati. Kena mantapkan betul-betul. Jangan sampai balik-balik nanti dia buat benda yang pelik-pelik lah. Tu akhirnya berbalah sama masyarakat. Wallahu alam tuan-tuan, saya berhenti sampai situ. Kalau ada umur yang panjang, kalau ada kesempatan saya sambung apa yang saya baca kepada tuan-tuan itu. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang baik itu datangnya daripada Allah Taala, yang buruk tu daripada saya, walaupun hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.